إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, jadi malam ni kita ada tahlil Isyak 826, lebih kurang 8 suku macam tu, kita terus dengan tahlil lah. Baik, tak ada nama, ada nama dia bagi ke umum, tahlil umum kot, tahlil umum. Baik, jadi kita tengok kitab kita berhenti di muka surat kalau Rumi 76, Rumi 76, Jawi berapa? 85. Baik, kita tengok maksud dari itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Maksud dari itu yakni dari syurga Allah yang telah dikaguminya, padahal ia sentiasa melupakan semua nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan kepadanya. Malah ia takabur dan membesarkan diri pula atas hamba-hamba Allah yang lebih baik daripadanya. Ini takabur. Macam mana nak dapat nikmat syurga kalau ada takabur? Takabur ni makna dia melihat orang lain dengan ainuz zawal. Dia tengok orang dengan pandangan yang rendah, pandangan yang hina. Dan dia menolak kebenaran, terutama orang itu bawa kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia merendah-rendahkan manusia. Dan banyak sebab yang boleh menyebabkan kita jadi takabur. Boleh jadi kerana kita seorang yang ada jawatan, pangkat yang tinggi. Bila ada orang nasihat kita benda yang betul, dia nasihat kita benda yang betul dari sudut agama, kita buat salah satu sudut agama, orang tegur kita salah ni. Tapi disebabkan kita rasa apa? Kita orang yang ada kedudukan, orang yang ada pengaruh, orang yang ada kekuatan, tak kira lah pengaruh apa-apa, maka kita tolak dia. Ghamtun nas, dan kita memperkecilkan dia. Ataupun kerana kekayaan, setengah orang kerana kekayaan, harta dia banyak, dia kaya, orang tak boleh nasihat dia. Kalau orang tegur dia, dia marah. Punca apa sebab? Dia kaya, siapa nak tegur? Dia terasa macam tu lah. Batarul haq wa ghamtun nas, dia tolak orang nasihat dan menghina orang lain. Itulah takabur. Dan orang yang takabur nanti di hari akhirat, dia akan dibangkitkan seperti rupa manusia tapi sebesar zarah. Dia kecil je. Orang lain semua besar macam biasa, dia besar macam biji benih. Jadi orang takabur nanti di hari kiamat, siapa pun tak hirau pada dia, pasal orang tak nampak dia kecil. Dan dia akan dipijak di kiri, kanan, depan, belakang. Sebut dalam hadis, dia akan ditimpa kehinaan kiri, kanan, depan, belakang. Sebab dia kecil, maka orang semua pakat pijak dia. Dan orang tak perasan. Siapa perasan? Besar macam zarah. Dan dia akan masuk di dalam neraka Jahannam, yang neraka bernama Bulus, khusus bagi orang yang takabur. Termasuk juga tak boleh kalau kita orang yang takabur kerana apalah, kita tua, kita banyak ibadah, semua tak boleh. Selagi mana orang tu bawa kebenaran, dia nasihat benda tu betul, kita kena terima. Jangan kita tolak dia dan kita memperkecilkan dia. Kadang-kadang berlaku lah, kalau ada kawan-kawan mungkin sebaya dulu masa muda-muda, mungkin tak main masjid, mungkin tak semayang. Bila ada seorang yang bertaubat, berubah, kemudian ditegur nasihat kawan dia, kita ni dah tua, mailah semayang, mengaji. Kadang-kadang kawan dia tu kata, hang nak nasihat, hang dulu lagi teruk pada aku. Dia dah tak mau terima nasihat orang. Lepas tu ungkit balik kesalahan kawan tu, hang lagi teruk, hang nak main nasihat aku. Takabur tu, dia tak boleh terima orang. Dan takabur ni memang terkait rapat dengan menolak kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas, dia tolak kebenaran dan dia memperkecil, menghina manusia. Kemudian cubalah perhatikan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala mengenai pribadi orang ini dengan seorang hamba yang saleh di dalam firman-Nya yang bermula, dan berikanlah kepada mereka perumpamaan dua lelaki. Surah Al-Kahfi. Ini surah Al-Kahfi ya. Allah berfirman lagi tentang yang lain daripada musuh yang terpedaya,
la utayanna malan wa walada, sesungguhnya aku akan diberi kekayaan dan anak pinak, yakni di hari akhirat kelak akan tetap Allah telah mendustakan mereka dan menjanji akan menurunkan azab sengsara ke atas mereka. Jadi dia sebut perkataan kononnya mereka akan diberikan harta yang banyak dan anak. Allah Ta'ala sebut tak, pada hari kiamat mereka akan dapat azab sengsara. Dalam surah Al-Kahfi itu yang dua orang tu perumpamaan dia, cerita panjang berkenaan dengan dua orang yang apa, aku diberi harta, seorang lagi sombong, seorang lagi tawaduk. Surah Al-Kahfi. Allah berfirman lagi tentang yang lain, wala in rujitu ila rabbi innali indahu lal husna, sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperolehi kebaikan. Perhatikan, moga-moga Allah merahmati anda. Bagaimana Allah telah mensifatkan para kekasih dan para awliya-Nya di satu pihak dengan orang-orang yang dibenci dan dimusuhunya di pihak yang lain. Dua pihak. Satu, Allah Ta'ala sifatkan orang yang Allah Ta'ala kasih, satu lagi orang yang sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala benci. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan sebut syurga, Allah Ta'ala akan sebut neraka. Bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang baik, Allah Ta'ala akan sebut orang yang jahat. Siqal ladina kafaru ila jahannam zumara, siqal ladina taqaw ila jannati zumara. Disebut dua sekali supaya kita membanding bezakan. Kita nak jadi kelompok yang masuk syurga ataupun kelompok yang nak masuk neraka. Nak jadi kelompok yang beriman dan beramal soleh ataupun nak jadi kelompok yang kufur dan melakukan maksiat. Dia akan sebut kelompok yang taat pada Allah. Bila sebut may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, siapa yang taat pada Allah dan Rasul masuk dalam syurga yang mengalir di bawahnya air sungai-sungai. Kemudian sebut terus, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang ingkar pada Allah, ingkar pada Rasul dan melampaui batasan-batasan hukum hakam Allah, yudkhilhu nara, masuk api neraka. Disebut dua sekali. Supaya kita panggil, kalau kita belajar di bidang pendidikan, supaya kita boleh apa? Membezakan. Nak kita membezakan, tamyiz, kita nak jadi pihak yang mana, supaya kita berfikir. Kemudian kemana anda mengikut, di situlah anda akan digolongkan. Kemana kita pergi, di situlah golongan kita. Kalau kita memilih untuk menjadi orang yang baik, beriman, beramal soleh, di akhirat kita akan digolongkan dengan kelompok tu. Tapi kalau kita pilih untuk bersama orang yang ingkar dan melakukan maksiat, kita akan digolongkan dengan kelompok tu. Kemudian, kerana siapa yang mengikut suatu kaum, maka ia terhitung salah seorang daripada mereka. Demikianlah masuk sebuah hadis, man tahsyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu puak, maka dia daripada puak itu. Baik, sama juga dalam hadis yang lain, siapa yang kasih pada satu golongan, maka dia bersama dengan golongan itu. Sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu, Anas bin Malik disebut itu adalah antara hadis Nabi yang sangat menggembirakan. Nabi SAW sebut innal mar'a al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu di akhirat kelak bersama dengan orang yang dia sayang ataupun golongan yang dia sayang. Kat dunia dia sayang golongan ke mana, kelompok mana dia sayang. Kalau dia sayang orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang baik-baik, para ulama, akhirat dia akan digolongkan kelompok itu. Kalau dia kasih pada golongan, lebih dikasih pada golongan yang orang yang tak mengamalkan Islam, ahli maksiat, dia lebih kasih orang yang macam tu. Dia akan kelompok dengan orang yang macam tu. Al-mar'u ma'al man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia sayang. Sebab tu dalam dunia janganlah minat sangat kadang artis-artis mungkin yang ahli maksiat. Mungkin ada orang yang bukan Islam, ahli maksiat. Kadang-kadang kita minat sangat hiburan ni, minat kelompok lebih daripada kita minat pada kelompok orang yang baik. Takut nanti kita di akhirat, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia sayang. Sebab tu kata Anas bin Malik, kenapa hadis ni paling seronok sekali? Kata Anas bin Malik, kita tak mampu beramal macam Nabi SAW. Kita tak akan mampu beramal macam Sayyidina Abu Bakar. Kita tak akan mampu beramal macam Sayyidina Umar. Tapi kita kasih pada Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Supaya apa? Dengan kasih dan cintanya kita digolongkan bersama dengan mereka. Tengok di dunia, al-mar'u ma'a man ahab. Siapa yang suka pada musuh-musuh Islam, suka pada orang yang ahli maksiat,
dia akan dibangkitkan dengan kelompok itu. Dia tengok siapa yang dia kasih. Kemudian maka ia terhitung salah seorang daripada mereka. Maka demikianlah masuk sebuah hadis. Kini telah jelaslah kedudukan para malaikat Allah, para anbiya dan para hambanya yang salihin. Ini semua orang yang baik-baik lah. Malaikat, anbiya dan orang yang soleh. Apa makna orang soleh? Wali, kalau awliya ni kekasih Allah. Awliya kekasih Allah. Kekasih Allah ni, nak capai kekasih Allah ni, semua orang boleh capai jadi wali. Semua orang boleh jadi wali kalau mahu. Ada hadis sebut, siapa nak jadi wali boleh jadi wali. Kita tak boleh jadi nabi. Manusia, nabi ni pilihan Allah. Kita beramal lagu mana pun takkan capai makam nabi. Sebaik-baik manusia siapa? Yang ulul azmi tu. Siapa dia? 5 orang tu. Nabi Muhammad SAW. Nombor 2 siapa? Nabi Ibrahim. Nombor 3 ada, kalau ustaz-ustaz ngajak akidah, Ustaz Zaki kot ngajak akidah, Ustaz Zaki ngajak tak apa. Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Setelah tu Nabi Ibrahim. Setelah tu Nabi Musa. Setelah tu Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh AS. Kemudian 25 rasul. Baki 25 rasul yang lain. Setelah itu rasul-rasul yang tak disebut dalam Quran. Semua tu ikut darjat. Yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Nabi-Nabi yang lain. Ada katanya ada Nabi 124,000 Nabi. Kita beramal lagu mana pun boleh jadi Nabi tak? Tak boleh jadi Nabi. Lagu mana beramal pun tak boleh jadi Nabi. Pasal apa kita tak jadi Nabi? Pasal kita tak layak lah. Itu je lah. Allah mengenali di kalangan hamba Allah siapa yang paling bagus dalam mengawal dirinya. Siapa paling bagus mengawal sifat-sifat buruk dia. Siapa yang paling bagus mengawal nafsu dia. Siapa yang paling bagus mengawal memperbaiki diri dia. Dan kebanyakan hamba-hamba Allah yang paling baik, macam kita pergi tempat kerja kan, ada tengah pekerja yang main masuk waktu awal, bila kerja pun tak tuang. Betul tak? Dia, orang lagu ni kita puji, bagus dia. Ada setengah pekerja masuk kerja pun lambat, malas, banyak curi tulang. Kita pun tak berkenan. Kita akan pilih yang mana kalau nak lentik? Kita pilih hak bagus ya. Betul tak? Kata kita akan pilih yang mana? Yang bagus ya. Main kerja awal, orang yang amanah, tak tuang, duit sekupang pun dia jaga sungguh. Ada setengah orang dipilih untuk macam tu, main kerja lambat dengan tuang ya. Allah mengenali di kalangan hamba dia. Di kalangan hamba Allah yang paling betul-betul membersihkan diri dia, mengawal diri dia, para nabi. Maka Allah lantik dia menjadi nabi. Kita kenapa jadi tak jadi nabi? Pasal kita tak layak. Itu je lah jawapannya. Kita tak layak sebenarnya. Malah kita juga tak dipilih menjadi sahabat nabi. Sebab apa? Kita tak layak. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa sahabat nabi dipilih menjadi sahabat nabi, hidup sezaman dengan Nabi SAW? Sebab mereka adalah manusia yang terbaik. Sebab tu Allah pilih mereka menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, kita boleh jadi wali. Kalau tuan-tuan nak jadi wali ya. Soleh ini, soleh lah wanita taleh. Taleh ni maksud dia orang buruk lah, orang jahat. Soleh orang baik. Orang soleh ni apa? Orang yang amal ibadah dia lebih banyak daripada dosa dia. Kalau dia terjebak dengan dosa, dia cepat-cepat minta ampun. Itu orang soleh. Dan dia tidak melakukan dosa besar. Contoh dosa besar, kalau dia buat dosa besar, dia bukan orang soleh. Contoh tak sembahyang. Tak sembahyang bukan orang soleh. Selama-lamanya bukan orang soleh. Dia kena taubat nasuha dan dia kena qada balik sembahyang dia dan sembahyang. Sama juga kalau dia berzina. Berzina dan dia tak taubat. Siapa yang melakukan dosa besar dan dia tak bertaubat, dia bukan orang yang soleh. Dosa besar, apa dosa besar? Banyaklah. Zina, minum arak, berjudi, rasuah, bunuh orang, segala jenis buatan-buatan dosa. Kalau dia buat dan dia tak bertaubat, dia buat dan dia tak bertaubat, dia berdosa. Dan berdosa besar, dia bukan orang yang soleh. Sama juga orang yang mana melakukan dosa kecil berterusan. Tiap-tiap hari tengok benda yang haram. Dosa mata ni dosa kecil. Tapi tiap-tiap hari buka internet, dalam mesej tengok dosa aja. Tiap-tiap hari dia buat. Dia bukan orang yang soleh. Orang yang soleh ni dia terjebak dengan dosa, dia cepat-cepat dia taubat. Tapi kalau wali macam mana? Wali ni orang yang rajin. Wali ni dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, orang yang rajin melakukan ibadah sunat.
Kan sebut apabila dia melakukan apa, wa ma yadhalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, selalulah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah sunat, hatta uhibbah, sehingga aku sayang pada dia, dia jadi wali. Nak tahu kita wali ke bukan wali, boleh cek diri masing-masing. Oh, jam tuan rosak, tu saya pelik, kenapa duduk jam macam tu ya. So saya rasa dah boleh lagi. Oh, sama tu tuan-tuan. Saya main tadi ustaz memang waktu macam tu. Hei tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan boleh cek diri kita, wali Allah ke bukan, kekasih Allah ke bukan. Manalah takut siapa-siapa tengok muka lain cermin, aku ni ibadah banyak, takkan aku tak wali kot. Mana tahu kok perasaan macam wali je aku ni. Kok ada rasa kan. Macam mana nak pastikan kita ni betul-betul wali? Bukan semata-mata perasaan ya tuan-tuan, perasaan wali. Tengok Nabi dalam hadis tu Allah Ta'ala sebut selalu melakukan ibadah sunat sehingga Allah Ta'ala sayang pada dia. Bila Allah Ta'ala sayang, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bih, Allah Ta'ala menjadi pendengaran dia. Kemudian wa basarul ladzi yubsiru bih, Allah Ta'ala menjadi penglihatan dia. Allah Ta'ala menjadi tangan dia. Allah Ta'ala menjadi kaki dia. Makna dia apa? Mata dia ni tak senang tengok benda yang haram. Tak senang. Tengok dia akan paling terus. Telinga dia takkan senang dengar benda yang haram. Tangan dan kaki dia takkan melakukan dosa, tak senang. Itu dia tanda dia tuan-tuan. Itu tanda wali. Baik. Kemudian kalau dia berdoa, Allah Ta'ala pasti kabulkan. Dan ciri wali yang lain dalam Quran sebut, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ni dalam Quran sebut wali-wali Allah ni orang yang tidak ada rasa takut di dunia ni, hati dia tenang saja. Walahum yahzanun, dan dia tak duka cita. Itu ciri wali. Hati dia tak takut dan tidak ada duka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan betul-betul bertakwa pada Allah. Setengah orang kadang-kadang harta banyak, kadang risau juga. Risau jatuh miskin, risau projek tak dapat, mungkin risau sakit, banyak benda risau. Risau ni, risau tu, risau kena tipu, banyak benda yang merisaukan dia, banyak benda yang merusingkan dia. Wali Allah ni hati dia macam ni, mendatar, tenang. Kalau boleh masuk dalam hati dia macam malam yang hening, subuh kan, tak bunyi apa, tenang je hati dia, macam air yang mengalir. Kita kalau orang masuk dalam hati kita, macam gempa bumi. Bombang macam-macam. Marah kat kawan ni, kita tak suka dengan dia, betul tak? Macam-macam hati kita. Kita teringat kawan ni buat macam ni kat kita, hati kita gong macam ni, macam gempa bumi. Wali Allah ni tak. Saya ingat contoh macam wali Allah Hasan Al-Basri. Ada orang jumpa dia, orang beritahu dia, wahai Syekh, si fulan bin si fulan kata kepada Syekh begini dan begini. Orang sampaikan pada dia. Tahu tak kawan ni kata pada Syekh begini-begini. Yang tukang sampai ni namimah lah, lalat merah. Dia suka menyampaikan. Orang ni kutuk kawan ni, dia pergi sampaikan. Dalam masyarakat kita kan banyak macam tu. Jadi bila orang sampaikan pada Hasan Al-Basri, kita kalau orang biasa, orang sampaikan pada kita, ada orang kutuk kita, biasanya kita marah. Marah. Apa kata aku, walaupun kata kat belakang, kita marah. Hasan Al-Basri dia tak marah. Dia bawa kawan tu, dia kata, siapa yang kata ni? Oh, fulan bin fulan. Tak apa, jom kita pergi dekat dia. Dia kan kawan yang batu api ni kan Hasan Basri nak marah kawan tu. Punya Hasan Basri mai bawa hadiah. Hasan Basri bagi hadiah kat dia. Nak ambil hadiah ni. Terima kasihlah sebab bila hang kata aku kat belakang, pahala hang dapat kat aku. Aku tak dapat nak balas balik pahala tu. Pahala tu aku tak dapat nak balas dengan apa-apa. Aku mampu bagi hadiah saja, ambillah hadiah. Terima kasihlah bagi pahala. Itulah wali. Orang kata pun tapi tak terkesan pada hati dia. Pasal apa tak terkesan? Pasal Allah dan Rasul lebih besar dalam hati dia. Allah dan Rasul dan kehidupan akhirat itu lebih besar dalam hati dia. Sikit kadang-kadang terasa tu biasalah. Tapi terasa tu macam apa? Macam kambing yang menanduk, gunung yang kukuh, tak ada kesan. Baik tuan-tuan, kemudian kita telah jelaskan kedudukan para malaikat dan menjauhi perkara buatan jahat dan dosa. Mereka sentiasa khawatir dan gemetar terhadap Allah Ta'ala, manakala musuh-musuh Allah pula sentiasa bersikap sebaliknya. Ini orang yang baik, ini orang yang sentiasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun musuh-musuh Allah bersikap sebaliknya. Musuh-musuh, siapa musuh-musuh Allah? Orang yang menentang agama Allah, itu je.
Orang yang menentang agama Allah, orang yang menentang orang Islam, itu musuh-musuh Allah. Baik. Jadi kalau orang yang beriman dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala musuh-musuh Allah sentiasa bersikap sebaliknya, tak takut pada Allah, sentiasa bergelumang dengan dosa dan berendam dengan maksiat, buat dosa dan buat maksiat. Buat dosa dan buat maksiat. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila orang tanya kan, akhir zaman nanti akan datang, macam mana nak kenal ulama su dengan ulama dunia, ulama akhirat. Ulama ada dua. Satu ulama akhirat, ulama yang hidup dia semata-mata mencari akhirat, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi dia panggil ulama su, ulama jahat, yang mana hidup dia mencari dunia. Macam mana nak beza? Kita Imam Syafi'i tengok belakang dia. Tengok belakang dia siapa. Kalau orang yang mengejar akhirat, musuh-musuh Allah akan memusuhi dia. Macam mana Nabi SAW, ketika mana Nabi berdakwah, musuh ramai. Ramai musuh Nabi. Yang memang tak suka pada agama Islam, memang dia akan memusuhi Nabi. Walaupun Nabi itu sebaik-baik manusia, Nabi itu sebaik-baik umat. Sayyidina Abu Bakar, pengganti Nabi, ada tak musuh pada dia? Ada. Musailmah Al-Kazzab, Sijah Taghlibiyah, menentang orang yang tak suka. Tengok siapa musuh dia, siapa musuh dia, dan siapa belakang dia. Itu cara nak kenal dia. Kalau ulama su macam mana? Tengok sama benda yang sama. Ulama su, kalau belakang dia musuh-musuh Allah, musuh-musuh Allah belakang dia, backup dia, mustahil dia ulama yang baik. Dan musuh dia adalah orang yang apa? Orang Islam pula musuh dia. Contoh dia, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan baca dalam di Palestin masa zaman penjajahan dahulu, kadang-kadang ada sebahagian kan, penjajah di India dulu, kadang-kadang dia ambil kan, sebahagian tokoh-tokoh agama menjadi apa? Benteng bagi British. Di India tu sampai ada apa? Agama Qadiani, dan sebagainya, jadi benteng. Sebagai apa? Dia pun orang agama, tapi digunakan penjajah, orang yang nak jajah negara umat Islam. Untuk apa? Orang Islam jangan menentang mereka. Baik, jadi tengok siapa belakang dia, siapa musuh dia, baru kita tahu mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Baik, kemudian mereka sering menjauhi perbuatan baik dengan bersikap keliru dan menipu. Selalu menjauhi buatan baik, tak suka buatan baik. Buatan baik tak suka. Dengan bersikap keliru. Keliru ni boleh saja buat tak faham, saja buat tak faham, saja buat tak tahu, saja tak ambil tahu. Orang kata apa? Buat don't know. Boleh jadi dia tahu buat tak tahu. Tahu tapi buat tak tahu. Saja dia ambil bersikap keliru. Dan menipu diri sendiri. Tipu diri sendiri ni macam mana? Dia tahu benda itu baik, dia tak buat. Tipu diri sendiri ya. Contoh macam orang panggil orang Yahudi. Dia tahu Nabi Muhammad SAW itu Nabi, tapi dia tak beriman. Dia tahu tu Nabi. Sehingga kan mereka masa Nabi dah dilahirkan, mereka nampak sebuah bintang. Dalam kitab mereka sebut, kalau keluar bintang ni, makna dia Nabi akhir zaman Ahmad dah lahir. Ahmad tu nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan SAW nama banyak, Nabi SAW. Orang Yahudi di Madinah masa Nabi dilahirkan di Mekah, dia pun tengok satu bintang, dan dia pun tahu ini yang disebut dalam kitab dia. Bila lahir bintang ni, maka keluarlah Ahmad. Memang Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah. Dia pun duduk di Madinah. Yahudi duduk tunggu Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dia pun sangka Nabi Muhammad tu daripada Yahudi, rupanya daripada Arab. Itu yang bila Nabi berdakwah, dia pun kenal sungguh Nabi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab kenal Nabi Muhammad macam mana mereka kenal anak mereka. Dia pun kenal Nabi Muhammad, dia pun kenal sungguh. Dia pun tengok muka Nabi SAW dengan sifat dia sebiji. Tapi kenapa tak beriman? Keras kepala, sombong. Orang lagu ni kat dunia, tentang nak nasihat susah. Sebab tahu Yahudi di dunia ni, Yahudi lah bangsa paling sikit masuk Islam. India ramai kat Islam. Kalau di India ramai kat Islam. China Islam ramai 70-80 juta. Di China ramai juga. Eropah ramai, Pakistan ramai. Tapi Yahudi paling sikit. Pasal apa? Daripada dulu lagi mereka tak mau masuk Islam dalam keadaan mereka tahu Islam tu betul. Pasal apa? Keras kepala. Tentu kalau ada orang yang tuan nasihat dan dia tahu dia salah, dia tahu dia salah, dia tahu pihak dia tak elok, dia tahu benda ni buruk, tapi kerana keras kepala, kerana asabiyah, kerana tak mau terima kebenaran, sombong, hak jenis ni sampai mati dia tak berubah. Itu kata menipu diri. Orang Yahudi kan, dia tak mau beriman.
Dia tipu diri dia. Kenapa dia tipu diri dia? Dia rasa dia hebat dengan dia tak menerima kebenaran, tapi dia mati masuk neraka. Orang Yahudi yang zaman Nabi SAW, yang kebanyakannya tak beriman, mati dah semua sekarang. Ada tak yang jujur? Ada, tak ramai. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, ada yang apa? Zaid bin Aslam. Depa Yahudi tapi dia berjujur. Jujur bagi tahu. Nak depa bukan senang apa? Pasal apa? Depa sangka depa harap daripada bangsa depa. Rupa-rupanya datang pada bangsa Arab. Nah. Jadi itu yang kita kata menipu diri sendiri. Baik, jangan tipu diri sendiri. Kalau kita golongan, kita boleh berfikir, semua boleh berfikir. Dalam Quran Allah Ta'ala ulang banyak kali, afala yaqilun, pasal mereka, kenapa mereka tidak berfikir. Afala taqilun, kenapa mereka tidak menggunakan akal. Afala tatafakkarun, sama, kenapa tak berfikir. Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang yang ada akal fikiran, berfikirlah. Kalau kita tahu dalam dunia ni ada benda yang mudarat, merugikan agama kita, merugikan bangsa kita, merugikan apa semua, tuan-tuan, bawa masalah ya tuan-tuan. Kita tahu benda itu buruk, tolak. Boleh fikir, tahu benda itu buruk, tolak. Itu menjadi kewajipan kita, tuan-tuan. Jangan menipu diri sendiri. Dalam keadaan kita tahu benda ni membinasakan kita, tapi kita buat juga, rugi, tuan-tuan. Baik, kemudian mereka merasa aman daripada tipu daya Allah Ta'ala. Bukan ni tipu daya Allah Ta'ala, maksud dia Allah membalas perbuatan dosa. Itu makna dia. Merasa aman ni apa? Dalam dia buat dosa, dia kata tak apa lah, tak ada apa lah. Kita takut bala datang. Bala datang dalam banyak bentuk. Orang yang beriman ni dia takut. Bala ni dia main macam mana? Bala dia tak datang. Contoh, orang ingat Covid dulu. Covid boleh jadi bala. Orang yang buat maksiat, buat dosa, bila dia kena Covid, bala bagi dia lah, azab. Tapi kalau orang yang beriman, dia orang yang baik kan. Hatta kita punya mufti pun, mufti Perak kan meninggal Covid. Tuan-tuan tahu orang meninggal Covid mana ada bagi mandi, balut-balut tanam. Dia tayamum. Jadi mufti kita pun kena kan, Datuk Harun Sani kan Covid kena. Kawan saya pun ada kena Covid, berapa orang meninggal Covid. Kalau dia orang yang soleh, dia kena juga, kena wabak-wabak, dia menjadi rahmat bagi dia. Dia mati dapat pahala syahid. Tapi kalau ahli maksiat, padanlah kena pun ahli maksiat. Sebagai peringatan, berubah. Bala turun sama, tsunami sama juga tsunami. Kan mati dulu 200,000 lebih, banyak mayat tak jumpa pun. Kalau dia semua kena. Kalau orang yang kena tu orang yang nak pergi masjid, orang yang buat ibadah, dia dapat pahala syahid. Kalau yang kena tsunami itu memang ahli maksiat, memang padalah, memang bala macam kaum-kaum terdahulu kena. Ad, Samud. Bala yang lain apa dia? Diserang oleh musuh. Tengok Bosnia, tuan-tuan. Bosnia sebelum kena serang dengan Serbia. Serbia serang kan. Depa hidup macam mana? Oh, hidup bahagia. Bosnia ni di kawasan Balkan. Kat dunia ni antara negara tempat yang cantik kawasan tu lah Balkan. Bosnia, Herzegovina, Kosovo, kawasan tu lawa-lawa tu tempat dia. Ada orang telefon, tak apa tuan-tuan. Apa nama? Jadi depa ni hidup relax. Hidup macam tak ada apa. Orang yang azan tu pun minum arak. Yang azan minum arak, ni main azan. Hidup macam tak ada apa. Agama ni tak amal, tak ada apa. Hidup relax. Hidup kita nak enjoy. Hidup banyak sekali. Tak sangka tiba-tiba Serbia serang. Berapa ramai mati? Ribuan mati. Tentera Malaysia pun ada pergi tolong sana. Tiba-tiba diserang. Amerika tolong tapi lambat. Dia tolong tapi dia macam melengah kan. Jadi umat Islam pada bantai luar teruk lah kena dengan Serbia. Serbia disupport oleh Rusia. Dia serang sungguh lah. Ramai umat Islam yang terkorban ribuan. Malah yang dikebumikan dalam apa? Parit apa? Dipergali balik kan. Banyak ribuan jenazah dalam tu. Jadi nak cerita tuan-tuan, itu kita takut bala. Bila kita duk buat maksiat, takut tiba-tiba datang bala. Dan bala tu memang bala datang tak sangka kita duk relax, bala datang. Macam tsunami, tahu tsunami mana tahu apa. Tahu kena ramai tu korban. Bala mai, dan bala mai dia tak heran siapa. Ustaz, tok guru, haji, imam, dia mai dia sapu semua. Itulah bala. Gempa bumi. Dan ada orang yang ramal Malaysia akan dijangka kena gempa bumi. Ada ramalan kan? Ada ramalan. Kuala Lumpur katanya.
Dan tuan-tuan kena tahu benda yang kita kena takut, lingkaran api Pasifik. Mendengar kan? Ngaji dulu sekolah-sekolah mendengar. Saya dengar lingkaran api Pasifik, dia bergerak bawah bumi tu. Dan dalam beberapa tahun lagi Malaysia akan termasuk dalam bawah lingkaran api Pasifik, bawah bumi tu. Dia pelik bumi, dia bergerak. Mana-mana negara yang bawah dia ada lingkaran api Pasifik, makna dia apa? Gempa bumi, gunung berapi. Dua benda akan berlaku, gempa bumi dan gunung berapi. Boleh halang ke gempa bumi, tuan-tuan? Boleh halang. Amerika boleh halang gempa bumi. China boleh halang gempa bumi. Jepun boleh halang gempa bumi. Turki bulan 2 itu gempa bumi 45,000 lebih kurang mati. Bulan 2 baru ni Turki 45,000. Baru ni di Marrakesh Maghribi hampir 3,000 mati. Tak buat apa. Tuan-tuan, bala mai kita tak sangka nah. Relax, bala mai. Sebab tu jangan rasa aman. Kalau negara banyak maksiat, negara banyak ahli maksiat, orang yang buat dosa, jangan rasa aman. Rasa takut bala tu mai tiba-tiba. Baik, saya berikan tuan, kita kena tahlil ini. Serta berangan-angan kosong pada Allah. Duk buat maksiat berangan-angan kosong. Berangan kosong macam mana? Allah Ta'ala kan Maha Pengampun. Kan ada orang kita tegur ni, Haji salah ni, Pakcik salah ni, jangan buat macam ni. Ni wajib buat, jangan tinggal. Kadang dia kata apa? Allah, agama ni senang, bukan macam hang ni menyusahkan agama. Agama memang senang. Hang yang memudah-mudahkan agama. Agama Islam yang dalam Quran dan hadis tu, semayang ke puasa semua mudah. Ada ke orang mati pasal semayang? Ada ke orang mati pasal puasa? Zakat. Tuan-tuan bagi tahu saya, mana amal ibadah yang orang buat orang mati? Islam tu memang mudah. Ada ke orang tutup aurat mati? Pasal apa mati ni? Dia pakai tudung lemah mati. Ada? Tak ada. Agama Islam dah memang mudah. Jangan memudah-mudahkan. Betul tak? Ada orang saya tengok dalam filem, dia pakai seksi. Ni filem dalam filem. Patut tak boleh buat lah. Pengarah jangan buat filem lagu tu. Lepas tu ada orang tengok dia, tak boleh lah pakai lagu ni seksi. Dia kata apa? Ada satu pelakon tu, saya tak nak sebut, tuan-tuan mungkin kena ikut tua dah pelakon tu pun. Dia banyak kontroversi pelakon ni. Dia kata apa? Pakai tutup aurat ni semua hipokrit. Jangan sebut lagu tu. Yang suruh tutup aurat ni siapa? Saya, Ustaz. Siapa suruh tutup aurat? Allah Ta'ala yang suruh tutup aurat dalam surah Al-Quran kan sebutkan. Surah Al-Ahzab sebut, surah An-Nur suruh tutup aurat. Tiba-tiba dia kata tutup aurat tu hipokrit. Mana dia nak kata Allah Ta'ala suruh hipokrit? Jadi dia kata apa? Walaupun dia pakai seksi, hati aku bersih. Tak. Orang yang mendedahkan aurat, hati dia takkan bersih. Hati dia ingkar pada Allah. Betul tak? Orang yang dedahkan aurat, hati dia ingkar pada Allah. Mana bagusnya? Okeylah, dia bagus, pemurah. Okey, sudut tu bagus lah. Dia pemurah, tolong orang, bagus lah. Tapi bagus ni banyak sudut. Betul tak? Banyak sudut. Robin Hood pun bagus, suka tolong orang, tapi dia rompak harta orang. Bagus satu sudut lagi tak bagus. Tengok banyak sudut. Ada orang dia tengok dia ni rajin tolong orang, jadi bagus ya. Jangan tidur, tengok dulu. Ada boleh jadi dia tolong satu puak lagi dia tindas, tak bagus juga. Ada riak, ada takabur, banyak sudut yang boleh menghancurkan kita. Sifat buruk ada banyak, sifat baik ada banyak. Jadi nak jadi baik ni, sifat buruk kena tinggal semua, sifat baik kena buat semua. Kita kena tahlil tu Allah. Kemudian pilihlah untuk dirimu pergaulan pihak yang baik dan ikutlah jejak langkah mereka dalam sifat dan amalan. Nescaya anda akan tergolong salah seorang daripada mereka. Tengok kelompok yang baik, kelompok yang banyak buat ibadah, para ulama bersama dengan kelompok dia buat ibadah, supaya kita tergolong dengan kelompok mereka. Baik tuan-tuan, kita tahlil tuan-tuan. Saya minta maaf belajar sikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa huwa